Sebenarnya I ada isu tau dengan orang yang jenis orang yang suka tanya, engkau travel ni umrah kau dah pergi ke? Engkau duit pergi travel ada, tapi duit pergi umrah tak nak pergi pula. Ada juga orang yang tanya my mum yang Milah berapa kali dah buat umrah? Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini I nak kongsi dengan korang macam mana pengalaman pertama I untuk menunaikan umrah buat pertama kalinya. Sebenarnya kita orang memang tak ada plan langsung untuk pergi ke umrah tahun ni. You bayangkan I punya plan nak pergi buat umrah daripada 4 tahun lepas. 4 tahun lepas I memang betul-betul berdoa dalam setiap solat I cakap, tolonglah jemput aku ke rumahmu. And setiap kali bila I nampak ada kawan-kawan I yang pergi, I akan kirim doa, I akan suruh diorang doakan I, suruh doa I simple je, I nak pergi. Okay, I tak tahu kenapa waktu tu I memang teringin sangat nak pergi sebab I rasa macam I kena pergi. Tapi of course lah, kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak instantly kan. Tapi Tuhan tu dia dah rancang baik untuk I. After 4 years, tiba-tiba bila I dapat jemputan tu, I terus dapat pergi. I minta, I cakap, ya Allah, tolonglah jemput aku pergi rumah kau. So this is my first time pergi Saudi. Okay, and my first time buat umrah. Honestly, pergi Saudi untuk mengerjakan ibadah memang tak sama dengan mana-mana trip yang you pergi. Macam you pergi Korea ke, Southeast Asia ke, you pergi New Zealand ke, memang tak sama. Pergi umrah ni memang satu trip ibadah yang mana you memang pergi untuk beribadat dan you buang semua hal-hal dunia you tinggalkan dekat rumah. So dekat sana is basically is between you and God. Dia macam you pergi untuk submit diri you, untuk restore you punya faith. Okay, waktu kita orang dekat sana, kita orang pergi Madinah dulu. Lepas kita orang pergi Madinah, baru kita orang pergi Mekah. Waktu kita orang dekat Madinah, orang dapat berita yang kerajaan Saudi suspend visa entry pergi Mekah. And waktu tu memang agak panik juga. Kita orang ada dengar berita juga yang mengatakan ada setengah jemaah umrah daripada Madinah tak lepas bila nak masuk ke Mekah tu. So waktu tu kita orang tanya ustaz, kita orang tanya kita orang lepas tak nak masuk sebab esok kita orang nak pergi ke Mekah untuk umrah. Dan ustaz cakap, sabar, tunggu dulu kan, kita tengok macam mana. Tapi malam tu masa briefing, ustaz cakap siap-siap, esok kita akan bergerak ke Mekah. So I assume waktu tu semua benda okey lah. And kita orang doa banyak-banyak. And then esok kita orang alhamdulillah lah lepas masuk ke Mekah. Tadi dan solat sunat ihram 2 rakaat. Lepas tu solat zuhur, kita dah jamakkan sekali ke asar. Dan lepas ni kita akan bergerak lah 5 jam perjalanan. Dan kita akan niat di Bir Ali. Bagi I trip umrah ni dia special, dia different. And waktu dekat sana, semua benda sebenarnya rasa macam senang je. Maksudnya kita nak tutup aurat pun kita rasa macam senang dekat sana. I automatically macam boleh pakai hand socks, I boleh pakai purdah, I boleh pakai socks. I tak perlu nak paksa diri I untuk pakai. Tak ada komplain panas ke apa ke. Benda tu macam jadi dengan rela hatinya. So it's been 25 minutes after our hike. I still have my niqab on. Tengok sampai atas ke tak. And then samalah juga macam bila you nak bangun pagi, you nak bangun untuk solat ataupun you nak pergi masjid. Every time azan, kita orang akan automatically terus ke masjid. In fact, kita orang pergi masjid lebih awal daripada azan. Kita orang dah siap-siap nak pergi masjid. And then bangun pagi pun kita orang macam tak ada isu lah, tak ada masalah lah dengan bangun pagi. Everyday macam pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dah terus bangun, dah pergi ke masjid untuk solat subuh, solat tahajud, solat sunat ke apa ke. Kita sekarang pukul 4 dalam perjalanan ke masjid untuk kita solat tahajud dan solat subuh pagi ni. Tengok pukul 4 pun dah ramai orang.
Everything seems to be very easy, unlike bila kita dekat sini. I don't know why, macam jadi susah sikit lah kalau nak dibandingkan dengan masa I dekat sana. Lagi masa kita orang pergi sana, kita orang buat umrah pertama kali, waktu tu dah malam. Okay, kita orang bergerak dari Madinah petang, and then kita orang niat dekat Bir Ali. Okay, kita dekat Bir Ali, Masjid Bir Ali. Kita akan solat sunat tahiyatul masjid, and then kita akan niat untuk umrah dari sini. Sampai dekat hotel dalam pukul 10 malam macam tu, and then kita orang letak barang, and then kita orang turun untuk buat umrah. Kita orang habis kita orang punya umrah waktu tu pukul 4 pagi, dalam beberapa jam je dah nak subuh. So it was so tiring. I masih ingat lagi, I rasa macam I ngantuk gila waktu I nak buat sa'i tu. Tapi the feeling of seeing Kaabah for the first time is a feeling yang you tak boleh nak bayangkan. Betul tak? Because all this while you tahu kewujudan Kaabah tu, and you sembahyang menghadap Kaabah tu, cumanya you tak pasti dekat mana Kaabah tu. You tak boleh bayangkan. Tapi bila I sampai and I tengok Kaabah for the first time, it was an amazing feeling. Tapi sebenarnya yang buat I betul-betul sebab bila I tengok Kaabah tu ialah bila kita orang dah habis tawaf, and then ustaz suruh kita orang solat sunat tawaf. Waktu tu I memang rasa sangat sebab, knowing that I ada dekat situ tengah solat, tengah sembah Kaabah yang selama ni beribu-ribu batu jauhnya. Ramai. I ada isu tau dengan orang yang jenis orang yang suka tanya, engkau travel ni umrah kau dah pergi ke? Engkau duit pergi travel ada, tapi duit pergi umrah tak nak pergi pula. And I ada juga orang yang tanya my mum, Milah berapa kali dah buat umrah? I macam tak faham kenapa soalan macam tu boleh dijadikan tajuk berbual. Memanglah penting untuk kau pergi umrah, tapi does it matter berapa kali kau dah pergi umrah? Kenapa kau kena tanya soalan macam tu? Faham tak? Ada juga yang macam cakap, alah, daripada kau pergi New Zealand banyak-banyak kali tu, baik kau pergi umrah weh. Macam mana aku nak cakap dengan korang lah? I kenal ramai orang yang mampu je, ada je duit, boleh je pergi umrah, tapi tak pergi-pergi. Dia kenal orang yang tak kaya, tak mampu, tapi boleh je pergi umrah. Itu namanya jemputan bang. Bagi pendapat I, untuk kita pergi umrah bukan sebab kita mampu ataupun kita tak mampu dari segi kewangan, tapi sebenarnya benda yang paling penting ialah jemputan. Kita sebenarnya perlu ada jemputan dari Tuhan untuk kita sampai ke tanah suci Mekah dengan Madinah tu. Aku macam mana aku nak explain kat korang Kalau nak ikutkan jumlah duit yang I habiskan untuk pergi travel, of course kalau dikumpul-kumpul tu I mampu pergi umrah. Mampu. Tapi macam mana waktu tu ada je sekatan lain. Contoh macam, tak boleh pergi, tak ada saudara lelaki, tak ada mahram. Lepas tu tiba-tiba tahun ni kebetulan tak perlu ada mahram pun kau boleh pergi. And tiba-tiba bapa I pula nak pergi. So itu antara contributing factors yang orang kata lead kita ke arah jemputan tu. I tak faham lah orang yang kena tanya soalan macam tu. Kau bila nak pergi umrah? Bagi I, pergi umrah ni adalah antara kau dengan Tuhan tau. Biarlah orang tu dah pergi ke, orang tu belum pergi ke, benda tu bagi I sensitif lah. Sebab kadang-kadang kalau kita tanya soalan macam tu, mungkin benda tu sensitif dekat orang tu sebab mungkin tak mampu. Tapi ada juga yang I kena orang yang ada duit, kaya, tapi tak pergi pun umrah. Mungkin diorang tak tergerak hati untuk pergi. Diorang lebih suka pergi Euro trip ke. So susah tau kalau kita nak cakap kau mampu ke, kau tak mampu ke. Sebab bagi I, duit tu, kalau kau nak pergi umrah, duit tu sebenarnya secondary, kata tak. Kau kena dapat jemputan tu. I tunggu 4 tahun untuk I dapat jemputan tu. Dalam tempoh 4 tahun tu, I memang tak putus-putus doa. Itu antara I kata memang I punya
dream wish lah untuk I pergi. 4 tahun. Kau bayangkan 4 tahun tu lama. Memang Tuhan jemput I. And dia jemput I dekat the exact time yang I memang betul-betul perlu untuk pergi. I have problems everywhere. But when I came here, I tak fikir langsung pasal masalah I. I try to focus on myself and my family here. So bagi I, kalaulah korang rasa macam korang tak mampu nak buat umrah sebab korang tak mampu dari segi kewangan, benda tu bagi I bullshit lah. Sebab duit tu boleh cari, korang tahu tak? Tak ada istilah aku tak mampu sebab gaji aku sikit. Aku takkan boleh pergi sebab bos bayar gaji aku kecil. Itu semua ialah atas kau punya usaha dan doa. Kau doa banyak-banyak dekat Tuhan. Kau cakap kau nak kena jemput dekat sana. Waktu I pergi sana, I ada terima banyak doa daripada orang-orang untuk minta I doakan diorang untuk pergi ke sana. I faham tau bila orang minta doa dekat I ni, itulah keadaan I masa I minta doa dekat kawan-kawan I untuk minta diorang doakan I supaya I sampai ke sana. And bila orang doa minta sampai ke sana, bagi I itu adalah salah satu usaha kau untuk kau minta dekat Tuhan, untuk Tuhan jemput kau pergi sana. And it shows effort. Okay? And when I was here, I take time to pray untuk beberapa orang. Memang kena yakin, kau kena doa dekat Tuhan. Kau cakap kau nak pergi, kau nak buat umrah. Doesn't matter which package yang kau nak buat. It can be cheap, it can be expensive. Tapi apa-apa pun kau kena tanam lah dalam hati kau, tanam niat kau. Kau tak boleh letak dalam kepala otak kau. Kau cakap, oh aku tak mampu, aku takkan boleh buat, gaji aku kecil. Rezeki kau tu tak semestinya datang daripada gaji yang bos kau bagi tu. Walaupun ciput pun gaji kau, kalau Tuhan kata rezeki kau nak sampai, Tuhan bagi kau jemputan, akan tiba-tiba je ada cara yang kau akan dapat duit untuk kau pergi. So sekarang ni you kena tukar you punya mindset. You kena fikir yang macam akan ada rezeki untuk aku sampai. Bila? Tak semestinya sekarang. Untuk orang-orang yang tanya soalan-soalan yang tak sensitif ni, bagi I, just because you go doesn't mean you are good enough. Dia bukannya soal sama ada kau dah pernah pergi umrah ke tak. Soal dia ialah sama ada kau pergi umrah, kau balik, kau berubah ke tak. Kalau kau pergi umrah, kau pergi 10 kali pun, tapi kau balik, perangai kau sama je, kau tak payah cakap. Bagi I, perjalanan you buat umrah ni adalah perjalanan yang sangat suci antara you dengan Tuhan. So tak kisahlah macam mana journey you untuk pergi ke umrah ni, daripada starting you first berdoa ke, daripada cara you simpan duit untuk pergi ke, just keep it to you. You tak payah nak stress-stress, sebab itu ialah antara you dengan Tuhan tau. You akan lebih, orang kata, bersyukur and lebih menikmati umrah you tu bila you tahu betapa susahnya you minta, and betapa susahnya you doa, betapa susahnya you usaha untuk you pergi, and then Tuhan finally jawab, lepas tu Tuhan finally jemput, and waktu tu you akan betul-betul macam lebih hargai you punya perjalanan umrah tu tau. Dan bagi I, perjalanan umrah tu bukannya masa you dekat sana, tapi dia bermula since the first time you wish and you put to yourself yang aku nak buat umrah. So don't let anyone rob it from you. I want you to just enjoy the journey, pahit manis susah senang, sebab benda itulah yang akan memberi makna lebih kat you sebenarnya. So itu saja I punya perkongsian untuk video kali ini. I harap benda ni sedikit sebanyak membantu korang. Thank you for watching. If you like the video, don't forget to click the like button. Jangan lupa komen dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.